Salam sejahtera dan salam perpaduan berita seterusnya. Melayu takkan hilang, Dr. M akan terpadam dari politik. Berita penuh. Presiden Gerakan Dominic Lau menyangkal kenyataan Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa bangsa Melayu akan hilang dalam tempoh 10 tahun lagi. Menganggap dakwaan itu sebagai tidak masuk akal, tegasnya provokasi menyentuh isu perkauman dan agama yang kian berulang daripada bekas Perdana Menteri itu adalah sangat malang. Untuk makluman, sebelum ini negarawan Dr. Mahathir menyoal kesetiaan masyarakat India di Malaysia. Sebagai bapa pemodenan negara, saya berpendapat kenyataan Mahathir itu dilihat tidak masuk akal kerana bangsa Melayu tidak akan hilang, tidak kira 10 tahun akan datang atau selamanya. Di Malaysia, populasi bangsa Melayu yang merupakan salah satu etnik bumi putera melebihi 50% berbanding masyarakat lain. Jadi bagaimana kaum bukan Melayu mampu mengambil alih Malaysia? Saya percaya masyarakat dan identitinya tidak akan sesekali hilang, tetapi yang akan terpadam dari arena politik adalah Mahathir, katanya dalam kenyataan hari ini. Sabtu lalu, Mahathir dilaporkan membuat andaian bangsa Melayu di negara ini akan hilang dalam masa 10 tahun akan datang jika keadaan tidak diubah. Dakwanya, ini kerana orang Melayu akan ditawan oleh bangsa lain tetapi tidak melibatkan peperangan. Kata Mahathir, orang Melayu terancam ekoran tiada pihak yang mengambil berat terhadap nasib kaum itu ketika ini. Kita tahu negara dah hilang banyak, nak kata tak tahu tak boleh. Kita hilang 4 negeri di utara, Pulau Riau, Singapura, Pulau Pinang, dan dalam 10 tahun lagi bangsa Melayu akan hilang. Kita bangsa Melayu akan hilang, negara kita seolah-olah kita ditawan oleh bangsa lain tanpa perang. Katanya pada program Minda Negarawan Iktibar 150 tahun Perjanjian Pangkor di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya. Sementara itu, Lau menyangkal kenyataan Mahathir mengenai bangsa Melayu telah kehilangan 3 wilayah di selatan Thailand, Kepulauan Riau, Singapura dan Pulau Pinang. Jelasnya, di tempat-tempat yang dikatakan Mahathir itu masih ada bangsa Melayu yang dilahirkan, dibesarkan dan bekerja dengan aman dan damai. Malah ada yang telah menduduki jawatan nombor 1 dalam negaranya. Malah Kepulauan Cocos di Australia masih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa harian. Walaupun berbeza negara, orang Melayu masih mengekalkan adat, budaya, bahasa mereka. Saya memang kecewa dengan kenyataan Mahathir kerana dia sebagai negarawan perlu menjadi lambang keyakinan kepada masyarakat pelbagai kaum di Malaysia dan tidak sepatutnya menggunakan isu perkauman yang boleh memecah belahkan rakyat, katanya lagi. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Isteri Daim didakwa gagal patuhi notis SPRM tidak isytihar harta. Berita penuh. Isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya. Naimah Abdul Khalid didakwa mengikut Seksyen 36(2) Akta SPRM 2009 dan boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan didenda sehingga RM100,000 jika didapati bersalah. Dia didakwa melakukan kesalahan itu dengan memberikan akuan bertulis bersumpah yang tidak mematuhi notis SPRM di bawah Seksyen 36(1) Akta SPRM. Bagaimanapun, Naimah 66 mengaku tidak bersalah sejurus tuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Azura Alwi. Mengikut pertuduhan, dia didakwa dengan sengaja memberikan satu pernyataan bertulis dengan bersumpah yang tidak mematuhi terma notis bertarikh 8 November 2023 yang dihantar kepada beliau oleh pegawai SPRM berpangkat Pesuruhjaya pada 14 November 2023 iaitu dengan tidak mengisytiharkan harta. Harta-harta tersebut adalah Menara Ilham, 2 syarikat iaitu Ilham Tower Sendirian Berhad dan Ilham Baru Sendirian Berhad, 2 kenderaan mewah jenama Mercedes-Benz, sebuah rumah di persisiran Bukit Tengku, 4 lot tanah di Bukit Tengku dan 1 lot tanah masing-masing di Pulau Pinang dan Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur. Naimah didakwa melakukan kesalahan itu di Ibu Pejabat SPRM
Putrajaya pada 13 Disember 2023 mengikut Seksyen 36-2 Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda sehingga Rm100.000 jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Faizal Muhammad Azmi, Muhammad Fadli Muhammad Zamri dan Maziah Muhaidi, manakala Naimah diwakili Peguam Muhammad Yusuf Zainal Abidin M. Purvalen dan Alex Tan. Terdahulu, Naimah yang memakai baju kurung berwarna hijau berkata, "Saya faham pertuduhan dan mohon dibicarakan," selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Pada 10 Januari lepas, Naimah dan 2 anak lelakinya hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk memberi keterangan serta membantu siasatan agensi anti rasuah itu terhadap Daim yang juga seorang ahli perniagaan. Sebelum ini, Pengarah Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram SPRM Muhammad Zamri Zainul Abidin mengesahkan bahawa kenyataan telah diambil daripada isteri dan anak-anak lelaki Daim untuk membantu siasatan di bawah Undang-Undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram. SPRM turut menjelaskan bahawa siasatan ke atas Daim adalah berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada kertas Pandora dan kertas siasatan bagi kes itu telah dibuka pada Februari tahun lepas. Terdahulu, Ahmad Faizal memohon mahkamah menetapkan jaminan Rm500.000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan melaporkan diri ke Ibu Pejabat SPRM sebulan sekali dan pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Muhammad Yusuf bagaimanapun memohon jaminan lebih rendah sebanyak Rm250.000 selain membantah penyerahan pasport kepada mahkamah atas alasan anak guamannya bukanlah seorang flight risk, resiko melarikan diri. Naimah bukanlah terlibat dengan sebarang kes jenayah yang menjadikannya flight risk dan beliau tinggal kediamannya di belakang mahkamah ini sahaja. Dia tidak akan ke mana-mana dan dia berada di sini untuk mempertahankan diri dalam kes ini, katanya. Azura membenarkan Naimah diikat jamin Rm250.000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai selain menetapkan 22 Mac ini untuk sebutan semula kes. Turut kelihatan hadir di mahkamah adalah ahli keluarga tertuduh.